Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang pendengar serta penganjur daripada Akademi Tadabbur Malaysia. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada petang ini untuk meneruskan siri kuliah dalam tajuk Muwafaqat Umar ataupun ketepatan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada petang ini kita akan sambung lagi sedikit lagi pemerhatian kita supaya menambahkan kefahaman kita insya-Allah dalam ayat-ayat Al-Quran Karim yang dalam konteks terutamanya dalam konteks asbabun nuzul ataupun lebih khusus lagi dalam konteks sikap dan pendirian sahabat yang mulia Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana pendirian dan sikap itu bertepatan dengan penurunan wahyu Al-Quran Karim. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka ini menyaksikan kisah dan peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Maka pandangan mereka, sikap mereka merupakan salah satu yang boleh kita jadikan rujukan dalam kita memahami Al-Quran Karim sebagai kefahaman seorang biasa untuk memahami Al-Quran. Kerana para sahabat, walaupun kita sebut sebagai orang biasa, maksudnya selain daripada kefahaman Nabi SAW, para sahabatlah mereka yang hidup bersama dengan Nabi. Mereka tidak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk melihat dan menyaksikan penurunan wahyu, yang mana sebahagian daripada sikap dan tindakan mereka itu, respons yang mereka tunjukkan itu boleh kita jadikan sebagai rujukan untuk kita ini mendalami dan juga menghayati ataupun lebih yang dikenali sebagai mentadabbur ayat-ayat Al-Quran Karim insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada petang ini kita akan lihat dua lagi muwafaqat, dua lagi kisah penurunan ayat Al-Quran yang bertepatan yang turun dalam dua isu, iaitu yang pertama insya-Allah kita akan melihat dalam tajuk perintah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah untuk hijab, supaya sebagai perintah kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka memakai hijab ataupun meletakkan hijab. Seterusnya kita akan lihat pada yang seterusnya pada muwafaqat yang ke-15, perintah kepada para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakai jilbab. Baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu muwafaqat yang ke-14 daripada kitab Muwafaqat Umar, iaitu perintah hijab untuk para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat kepada ayat Al-Quran yang menjadi perbahasan kita pada petang ini. Saya bacakan dahulu insya-Allah ayat Al-Quran yang berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Sadaqallahul Azim. Kalau kita lihat maksud dan terjemahan ayat ini, artinya wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk menunggu makanan dimasak kerana hendak makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan, bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya. Tapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai dan janganlah duduk bersenang-senang dengan berbual-bual. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga baginda merasa malu untuk menyatakan hal itu kepada kamu. Sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta daripada isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka, dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah baginda wafat selama-lamanya. Sungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Jadi ringkasnya ayat ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan para sahabat Nabi yang mereka itu menunggu-nunggu. Kita tahu bagaimana para sahabat sangat suka dan gemar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam keadaan yang lama sebelum makanan dihidangkan. Mereka masuk ke dalam rumah Nabi untuk makan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka masuk itu, makanan belum dihidangkan, belum disajikan, sedang dimasak. Jadi mereka mengambil masa yang lama di dalam rumah Nabi sebelum mereka menjamah makanan tersebut, dan setelah selesai daripada makanan itu, para sahabat ada yang di kalangan mereka masih kekal duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbual-bual dengan baginda. Dan keadaan ini iaitu berada lama di dalam rumah Nabi sebelum dihidangkan makanan dan setelah dihidangkan makanan, setelah makan, menyebabkan Nabi SAW merasa tidak senang dengan keadaan tersebut. Tetapi dengan sifat malu yang ada pada baginda yang sangat tebal,
dengan akhlak yang sangat tebal, yang sangat tinggi dalam diri Nabi SAW, baginda tidak merasa senang ataupun tidak mampu untuk menyatakan kepada para sahabat supaya mereka keluar daripada rumah baginda SAW. Mungkin seumpama kita lah, kadang-kadang apabila datangnya tetamu di rumah, mungkin tetamu datang dalam keadaan mereka duduk lama kerana merasa selesa di rumah kita dan merasa selesa dengan pergaulan bersama dengan kita, namun mungkin kita ada keadaan di mana kita merasa tidak senang kerana ada urusan lain yang perlu diselesaikan. Maka baginda Nabi SAW merasa begitu, tetapi baginda SAW tidak merasa malu untuk menyatakannya kepada para sahabat agar mereka balik ke rumah masing-masing. Tetapi atas itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wallahu la yastahi minal haq. Allah Subhanahu wa taala tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran ini kepada para sahabat agar mereka tidak duduk di dalam rumah Nabi dalam tempoh yang lama sehingga menyusahkan dan memberatkan Nabi SAW. Jadi itu kisah yang di awalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggariskan dalam ayat ini, apabila para sahabat ingin meminta sesuatu daripada para isteri Nabi, maka mintalah daripada wara al-hijab, min wara'i hijab. Maknanya jangan secara langsung berhadapan, muka bertemu muka, bertentangan dengan para isteri Nabi SAW. Sebaliknya mintalah sesuatu daripada tabir. Mintalah sesuatu daripada belakang tabir. Maknanya ada sesuatu yang memisahkan di antara para sahabat dan juga para isteri Nabi SAW. Kerana perkara itu, kata Allah Subhanahu wa taala, athhar liqulubikum wa qulubihim. Maknanya meminta sesuatu daripada isteri Nabi, contohnya kita mungkin para sahabat ingin meminta makanan, meminta minuman ataupun sesuatu daripada para isteri Nabi, maka mereka diminta daripada belakang tabir, dan cara itu kata Allah Subhanahu wa taala athhar, lebih suci, lebih memelihara hati kamu dan hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala seterusnya menyatakan bahawa wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah, dan tidaklah seharusnya kamu ataupun kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak boleh bagi para sahabat untuk melakukan sesuatu yang menyusahkan dan juga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak senang. Dan seterusnya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menggariskan bahawa para isteri Nabi, mereka itu tidak boleh dinikahi oleh sesiapa pun setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu adalah sinopsis ataupun rumusan daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan sebentar tadi. Kalau kita lihat ayat ini, ayat yang disebut sebagai ayatul hijab. Ayat al-hijab. Ayat hijab ini bermaksud ayat yang menjelaskan tentang hukum hijab, iaitu para sahabat apabila ingin meminta sesuatu, mestilah mereka meminta daripada di belakang tabir, ataupun dengan maksud yang lain, iaitu para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka apabila ingin bercakap ataupun berurusan dengan seseorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mestilah melakukannya daripada belakang tabir. Itu maksud ayat hijab. Maknanya dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para sahabat dan juga memerintahkan agar para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak secara langsung bercakap ataupun berurusan dengan para sahabat, sebaliknya berurusan dan bercakap daripada belakang tabir. Itu dimaksudkan ayat hijab, kerana ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah agar para isteri Nabi bercakap dan berurusan di sebalik hijab ataupun di sebalik tabir. Baik, itu secara umumnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita lihat bagaimanakah penurunan ayat ini bertepatan dengan pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dalam
sebuah riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dan kita pun hakikatnya telah baca riwayat ini beberapa kali di awal siri kuliah Muwafaqat Umar ini. Kita bacakan lagi sekali dalam riwayat ini yang direkodkan ataupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah berkata, wafaqtu rabbi fi thalathin, dan antaranya wa ayatul hijab, qultu ya Rasulullah law amarta nisa'aka an yahtajibna fa innahu yukallimuhunna al-bar wal fajir, fanazalat ayatul hijab. Maksudnya riwayat ini, maksud daripada riwayat ini ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, pendapatku bersesuaian dengan ketetapan Tuhanku dalam 3 perkara. Yang ini telah pun kita bahaskan sebelum ini. Dan di antara 3 perkara tersebut, iaitulah pada ayat hijab. Iaitu ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Apa kisahnya? Iaitu kata Sayyidina Umar, aku pernah berkata kepada Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar pernah memberikan pandangan kepada Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, bagaimana kalau pandangan kamu, pendirian kamu, bagaimana pandangan kamu jika kamu perintahkan isteri-isteri kamu untuk berhijab? Kerana yang bercakap dengan mereka itu ada yang baik dan ada yang jahat. Al-bar maksudnya yang baik, al-fajir ada yang jahat. Maka turunlah ayat hijab. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab melihat keadaan sebahagian sahabat yang keluar masuk ke dalam rumah Nabi SAW, masuk dan keluar tanpa keizinan, kemudian berurusan meminta sesuatu daripada para isteri Nabi SAW secara langsung. Maka Sayyidina Umar bila melihat keadaan ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab merasa tidak senang. Kerana apa? Kerana yang masuk dan berurusan dengan Nabi dan juga para isterinya adalah di kalangan mereka itu yang barun, orang-orang baik, orang-orang saleh. Dan juga ada di kalangan mereka yang fajir, orang-orang yang jahat. Yang dimaksudkan dengan jahat di sini bukanlah maksudnya yang masuk itu pencuri ataupun yang masuk itu seorang yang kafir ataupun sebagainya. Tetapi maksudnya di sini ialah di kalangan para sahabat. Para sahabat mereka manusia, mempunyai hati dan perasaan. Di kalangan mereka itu orang-orang saleh, orang-orang yang baik, tidaklah mempunyai sesuatu niat yang tidak baik ataupun mereka menjaga diri mereka ketika mana mereka berurusan dengan para isteri Nabi SAW. Tetapi di kalangan para sahabat juga ada, di kalangan para sahabat juga di kalangan orang-orang Arab Badui, yang mana mereka itu walaupun sahabat tetapi mereka mempunyai kefahaman, mempunyai iman yang lebih rendah daripada sebahagian sahabat yang lain. Maka mereka juga masuk dan berurusan dengan Nabi SAW, dengan para isteri Nabi. Mungkin di sana ada terselit niat-niat yang kurang baik. Mereka melihat kepada para isteri Nabi SAW. Jadi keadaan itu tidak disenangi oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lalu cadangan beliau supaya diperintahkan agar para isteri Nabi memakai hijab ataupun meletakkan hijab di antara mereka, supaya tidak berlaku apa-apa yang buruk ataupun apa-apa yang boleh menjejaskan niat dalam hati di kalangan para sahabat dan juga di kalangan para isteri Nabi SAW. Jadi itu adalah kisah yang menyebabkan turunnya ayat ini. Maknanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab memerhatikan suasana yang berlaku dan beliau merasa tidak senang dengan keadaan tersebut terhadap sesuatu perkara yang tidak baik. Maknanya dalam keadaan ini kalau kita boleh untuk kita memahami apa sahaja yang kita mungkin melihat satu perkara yang buruk, melihat satu perkara yang pada kita tidak disenangi, maka kita boleh menyuarakannya kepada orang yang berkenaan. Dalam hal ini mungkinlah kalau saya nak sebutkan, kita mungkin ada majlis, mungkin kita melihat dalam majlis tersebut berlaku perkara-perkara yang walaupun tidak melanggar syariat, tapi mungkin di sana ada ruang-ruang yang kita katakan boleh diperbaiki, maka kita suarakan pandangan kita kepada orang yang mempunyai autoriti di tempat tersebut untuk dia mengelakkan perkara itu berlaku. Apa yang disuarakan oleh Sayyidina Umar ini adalah sesuatu yang dibimbangi oleh beliau. Sebab apa? Sebab saya katakan sesuatu yang dibimbangi kerana hukum
belum lagi dijelaskan ataupun hukum sama ada dilarang ataupun dibenarkan, belum dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat belum turun. Jadi maknanya suasana itu berlaku dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai seorang yang sangat kuat imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala merasa tidak senang dengan sesuatu yang tidak baik. Maka dalam keadaan ini kita juga jika kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi, walaupun perkara itu mungkin dalam perkara yang harus, perkara yang mungkin makruh, maka kita boleh suarakan agar perkara itu dihalang ataupun tidak berlaku. Suarakan kepada orang yang layak ataupun orang yang berautoriti supaya untuk mereka mengubah dan mengaturkan keadaan tersebut supaya menjadi lebih baik. Apapun juga dalam bentuk majlis ke ataupun apa juga keadaan. Jadi itu mungkin kita lihat bagaimana pendirian Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam hal ini sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dalam hal ini untuk menetapkan bahawa para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka perlu memakai hijab ataupun meletakkan hijab sebelum mereka berurusan dengan orang lain. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat para ulama dalam membahaskan tentang sebab nuzul ataupun asbab nuzul bagi ayat 53 surah Al-Ahzab yang kita bacakan sebentar tadi. Ayat hijab yang kita bacakan sebentar tadi, ada beberapa riwayat yang lain sebagaimana yang kita mungkin maklum dan juga ketahui dalam pengajian-pengajian yang lain bahawa sesuatu ayat tersebut mungkin ada satu atau dua atau lebih sebab-sebab nuzul yang dipanggil sebagai ta'addud al-asbab. Sebab nuzul yang berbilang ataupun mungkin juga di kalangan dalam banyak-banyak riwayat asbab nuzul ini ada yang diterima dan ada yang ditolak. Dalam hal ayat hijab ini kalau kita lihat ada beberapa yang diriwayatkan oleh para ulama berkenaan dengan kisah penurunan ayat hijab ini. Antaranya ialah yang pertama iaitu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir bahawa Sayyidatina Aisyah berkata, kuntu akulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haisan fi qa'bin. Famarra Umar radhiyallahu anhu fada'ahu fa'akal. Fa'asabat usbu'uhu usba'i faqala hassi law uta'u fi kunna ma ra'at kunna 'ainun. Fanazalat ayatul hijab. Artinya maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anhu sedang memakan al-hais. Hais ni maknanya sejenis makanan lah, sejenis makanan yang dimakan oleh Sayyidatina Aisyah dengan Nabi SAW dalam satu bekas. Jadi Sayyidatina Aisyah dengan Nabi sedang makan, tiba-tiba Sayyidina Umar lalu melintas di kawasan tersebut, maka Nabi SAW mengajak Sayyidina Umar untuk makan bersama daripada bekas yang sama. Zaman itu bukan macam kita kalau nak makan masing-masing ambil pinggan, kemudian cedok nasi, cedok lauk, masing-masing makan dalam pinggan masing-masing. Tapi zaman Nabi SAW tidak ada peralatan-peralatan makanan yang pelbagai. Jadi mereka makan daripada, kebanyakannya mereka makan daripada bekas yang sama. Jadi datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun makan bersama dengan Nabi dan juga Sayyidatina Aisyah. Ketika itu tidak ada lagi larangan. Kita kena faham ya, ketika itu belum ada lagi larangan untuk meletakkan hijab. Maka ketika makan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab tersentuh jari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila tersentuh, kata Sayyidina Umar, menyentap kembali, menarik kembali tangannya dan berkata, aduhai. Begitu kata. Tersentuh. Itu ibaratnya seorang orang yang beriman bila menyentuh sesuatu yang diharamkan untuknya menyentuh, dia menarik tangan. Dia kata. Katanya, kalaulah diterima cadanganku untuk memasang hijab ke atas kamu semua para isteri Nabi, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat isteri-isterimu. Maknanya sebelum itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab mungkin telah pun menyuarakan pandangannya kepada Nabi SAW agar diletakkan hijab. Maknanya para isteri Nabi tidak bercampur secara langsung dengan para sahabat yang lain. Sebaliknya mereka berurusan di belakang tabir. Jadi ini salah satu daripada riwayat yang menyebutkan tentang kisah penurunan ayat hijab yang kita telah bacakan sebentar tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ada lagi satu kisah yang diriwayatkan berkenaan dengan penurunan ayat hijab ini. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Dakhala rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala al-julus fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam miraran kay yatba'uhu wa yaqumu falam yaf'al. Fadakhala Umar
فرأى الرجل وعرف الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الرجل المقعد فقال لعلك آذيت النبي صلى الله عليه وسلم ففطن الرجل فقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قمت مرارا كي يتبعني فلم يفعل فقال عمر لو اتخذت حجابا فإن نساءك لسن كسائر النساء وهو أطهر لقلوبهن فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي sehingga akhir hayat. Maksudnya seorang lelaki masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Jadi masuk dalam rumah Nabi dan memanjangkan tempoh duduknya. Maknanya bukan saja masuk tapi berlama-lamaan duduk di dalam rumah Nabi SAW. Kemudian bila terlalu lama maka Nabi SAW merasa tidak selesa dengan keadaan lelaki tersebut. Maka Nabi SAW sebagaimana yang kita bacakan dalam ayat tadi, baginda malu, baginda segan untuk memerintahkan, meminta supaya tetamunya balik ataupun keluar dari rumah. Baginda buat secara isyarat. Maknanya baginda bangun dan pergi ke pintu. Baginda bangun dan baginda pergi ke pintu. Dengan niat agar lelaki tersebut ikutlah, bangunlah. Bila dah tuan rumah bangun, tapi takkan tetamu tak bangun. Biasanya kita kalau kita buat macam tu orang faham, kan? Duduk bersembang di sofa, tiba-tiba tuan rumah bangun. Kalau tuan rumah bangun pergi ke dapur untuk ambil air tu biasalah. Tapi ini dah lama, dah setengah jam, dah sejam, tiba-tiba tuan rumah bangun, pergi ke pintu. Jadi duduk balik. Kemudian dia bangun lagi. Jadi kita kalau tetamu, kita fahamlah bahawa tuan rumah sebenarnya dah mula tidak selesa dan tuan rumah mungkin nak supaya tetamu pulang ke rumah masing-masing kerana mungkin dia ada urusan dan sebagainya. Maka Nabi SAW kerana halusnya akhlak baginda SAW, baginda tidak bercakap secara langsung. Tapi baginda memberikan isyarat, bangun dan pergi ke pintu agar lelaki tersebut faham bahawa baginda inginkan supaya baginda lelaki tersebut balik. Tetapi lelaki tersebut malangnya tidak memahami isyarat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Lalu dia teruslah duduk bersembang dan sebagainya. Kadang-kadang kita pun bila saya baca cerita ni, kita pun teringat ada di kalangan kita pun begitu. Kadang-kadang tidak memahami bahasa isyarat ataupun bahasa badan, tidak memahami apa yang ditunjukkan oleh orang lain. Jadi lelaki tersebut sebagaimana kebiasaan mungkin orang lain juga tidak memahami, terus duduk dan mungkin bercakap dengan Nabi SAW. Lalu tiba-tiba datang Sayyidina Umar yang kebetulan lalu di situ. Lalu Sayyidina Umar masuk dan melihat kepada muka Nabi. Sayyidina Umar dah tahu bahawa Rasulullah dah mula tidak senang. Dan lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun bercakap, terus berkata kepada lelaki tersebut, la'allaka azaitan Nabi SAW. Mungkin kamu telah menyebabkan Rasulullah merasa tidak senang. Kalau kita mudah bahasa kita masuk-masuk tengok-tengok tuan rumah pun dah lain macam, tetamu macam buat dek aja kan, orang kata tetamu buat tak tahu aja. Kita kata, tuan rumah tak senang tu, tuan rumah ada urusan tu, jom kita balik. Kita menajaklah orang balik. Lebih kurang begitulah keadaannya. Maknanya Sayyidina Umar terus menegur lelaki tersebut, mungkin kamu telah menyebabkan Nabi rasa susah, kamu ni Nabi dah tak senang sebenarnya. Jadi barulah lelaki tersebut faham bahawa Nabi SAW tidak merasa senang. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab pun kata, wahai Rasulullah, kalaulah sekiranya diletakkan hijab, diletakkan tabir ataupun para isteri Nabi memakai hijab, maka itu lebih baik bagi mereka dan juga bagi orang yang datang. Kerana para isteri Nabi tidaklah seperti isteri-isteri yang lain. Lastunna ka ahadim minan nisa. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai para isteri Nabi, kamu bukan seperti isteri-isteri ataupun wanita-wanita yang lain. Kedudukan, martabat para isteri Nabi tidak sama dengan kedudukan dan martabat wanita yang lain. Mereka mempunyai kedudukan yang tersendiri, kedudukan yang khusus. Dan apabila mereka mempunyai kedudukan yang khusus, maka hukum juga sebahagian hukum, sebahagian larangan juga khusus kepada mereka yang mana tidak dilarang kepada orang lain. Begitu juga bila mereka mempunyai kedudukan yang khusus kerana mereka mampu untuk menjadi, mereka dikurniakan Nabi dalam kehidupan mereka, maka amalan mereka juga, jika mereka melakukan amalan saleh berganda, jika mereka melakukan amalan maksiat juga hukumannya juga adalah berganda.
Ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab dalam ayat yang lain. Maka Sayyidina Umar faham bahawa para isteri Nabi ini tidak sama statusnya dan juga kedudukannya bersama dengan seperti wanita lain, seperti kebanyakan wanita lain. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab berpandangan bahawa jika diletakkan hijab itu lebih baik bagi mereka dan juga lebih baik bagi orang yang berurusan dengan mereka, maka turunlah ayat hijab dalam konteks ini. Baik, ini adalah riwayat yang kedua berkenaan dengan penurunan ayat hijab. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat ada lagi satu, kalau kita lihat di sini satu lagi riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik juga mengatakan bahawa lamma uhdiyat Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat ma'ahu fil bait sana'a ta'aman wa da'a al-qaum faqa'ada yatahaddathun faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruj thumma yarji' wa hum qu'udun yatahaddathun فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء حجاب فضرب الحجاب وقام القوم. Artinya ketika Zainab binti Jahsh dihadiahkan, yang berkahwin dengan Nabi SAW, jadi Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha bersama dengan Nabi SAW di rumah. Zainab radhiyallahu anha, Sayyidatuna Zainab masak, menghidangkan makanan, dan Nabi pun panggillah para sahabat untuk makan bersama dalam walimah perkahwinan Zainab binti Jahsh dengan Nabi SAW. Jadi para sahabat Nabi mereka datang duduk berbual makan dengan Nabi SAW. Lepas makan bersembang lagi, berbual lagi dengan Nabi SAW. Ialah sifat dan tabiat para sahabat. Mereka merasa senang dan juga merasa seronok duduk dengan Nabi SAW. Tetapi keadaan itu disebabkan terlalu lama, maka Nabi SAW merasa tidak senang. Baginda mungkin ada urusan yang lain, baginda tidak merasa lapang dengan keadaan tersebut. Maka Nabi SAW, sebagaimana yang kita bacakan dalam riwayat tadi, baginda SAW bangun, kemudian baginda pergi ke pintu, kemudian duduk kembali, bangun. Maknanya memberi isyarat kepada para sahabat yang ada supaya mereka bangun, supaya mereka balik. Tapi mereka masih lagi berada di rumah Nabi, duduk-duduk dan bercakap-cakap. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah Nabi kecuali diizinkan kepada kamu. Jadi ini 3 riwayat kalau kita sebutkan di sini, tak perlu untuk kita pilih, tetapi kalau kita lihat dalam kisah riwayat yang pertama yang kita bacakan tadi, secara langsung menyebutkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam kisah penurunan ini. Begitu juga dalam ayat riwayat yang kedua kita bacakan juga menyebutkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab secara langsung. Cuma dari riwayat yang ketiga tidak menyebutkan tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab apapun keadaannya. Tetapi inilah kisah di sebalik penurunan ayat-ayat yang memerintahkan para isteri Nabi SAW agar bercakap di sebalik hijab bersama dengan orang lain. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lihat beberapa pengajaran sebelum beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang. Dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang beriman, iaitu para sahabat, agar meminta izin, agar jangan masuk ke rumah Nabi melainkan diizinkan oleh Nabi SAW. Ini untuk para sahabat. Dan kita pun tahu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, melarang kita la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah sebut kepada kita, jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan daripada rumah kamu melainkan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kamu istighnas, minta izin, bertanya kepada tuan rumah dan juga memberi salam kepada tuan rumah, kepada orang yang berada di dalam rumah. Masuk ke dalam bilik orang, bukan masuk ke dalam rumah sahaja. Sebenarnya kalau kita boleh faham dengan lebih meluas, iaitulah masuk ke dalam tempat orang lain. Kalau kita tinggal dalam rumah sewa sebagai contoh, setiap orang ada bilik yang tersendiri, maka sebelum kita masuk ke dalam bilik mereka pun kita perlu meminta izin.
Contohnya kita di dalam rumah kita sendiri, ada bilik-bilik yang dikhususkan, bilik ibu bapa, bilik untuk anak lelaki, bilik untuk anak perempuan. Yang ini telah pun saya bahaskan bersama dengan hadirin dan hadirat sekalian sebelum ini tentang keizinan, meminta izin untuk masuk dalam bilik ibu bapa dalam 3 waktu, telah pun kita bahaskan. Dalam hal ini lebih umum daripada 3 waktu tersebut, bahkan Allah sebut kepada kita sebelum kita masuk, kita minta izin. Elok untuk kita ajarkan anak-anak kita supaya sebelum dia masuk ke dalam bilik orang lain, sebelum adik masuk ke dalam bilik kakak, sebelum kakak masuk dalam bilik abang, bahkan yang lebih berat lagi, apabila sebelum masuk dalam bilik ibu bapa, kita cakap kalau boleh kita didik mereka untuk meminta izin. Kecualilah dalam keadaan mungkin adik-beradik itu terlalu rapat, bilik dikongsi bersama ataupun tidak ada maknanya saling memahami antara satu sama lain, itu tidaklah menjadi masalah. Saya tidak katakan bahawa perkara ini wajib, tetapi kita mengajar adab kepada anak-anak kita di rumah supaya meminta izin sebelum kita masuk ke dalam kawasan ataupun ruang orang lain. Supaya mereka apabila mereka duduk di asrama bersama dengan kawan-kawan, mereka akan minta izin sebelum masuk ke dalam tempat yang lain. Ini suatu adab yang cukup cantik dan cukup elok untuk kita didik dan ajar anak-anak kita, dan untuk kita sendiri amalkan sebelum kita masuk ke dalam rumah lain, meminta izin dan memberi salam. Ini kita semua tahu, tinggal lagi untuk kita beramal dengan sebaiknya. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang kita bacakan tadi, larangan untuk kita pergi ke sesuatu rumah tanpa undangan. Dalam hal ini terlebih utama contohnya bila kita ada majlis, sesuatu rumah yang ada majlis. Yang ini yang kita tidak boleh hadir kecuali dengan undangan. Tapi kalau kita nak datang rumah rakan-rakan kita untuk ziarah dan sebagainya, kita memaklumkan terlebih dahulu ataupun tidak memaklumkan terlebih dahulu, itu tidak menjadi masalah. Tapi jika ada majlis tertentu, terutamanya majlis walimah, jangan kita hadir tanpa undangan. Bahkan Nabi SAW melarang para umatnya hadir ke dalam walimah tanpa undangan, dan sesiapa yang makan daripada satu walimah ataupun majlis kenduri, kendara ataupun jamuan tanpa undangan, maka dia dikira mencuri. Dikira sebagai perbuatan itu dikira sebagai mencuri. Kemudian seterusnya kalau kita lihat juga dalam ayat tersebut, larangan untuk memandang kepada isteri Rasulullah SAW. Ini yang utama yang kita bahaskan, bahawa para sahabat mereka dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memandang secara terus kepada isteri-isteri Nabi SAW. Kerana para isteri Nabi mereka adalah mempunyai kedudukan yang khusus. Kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan wanita yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kepada kita satu martabat yang tinggi. Maka mereka itu terlindung. Mereka itu tidak sama urusannya dengan orang lain. Tapi kalau kita dengan wanita, dengan isteri kawan kita, dengan menjaga penglihatan kita, tidak menjadi satu masalah dalam keadaan-keadaan yang diperlukan. Ini tidak, hukum ini tidak turun kepada kita, hanya kepada para isteri Nabi SAW, iaitu tak boleh pandang terus kepada isteri Nabi, para isteri Nabi SAW. Tapi kalau kita dalam keadaan harian, kita ada urusan dengan rakan sekerja dan sebagainya, dalam urusan yang dibenarkan syarak itu tidak menjadi satu masalah. Kemudian yang terakhir dalam ayat yang disebutkan tadi, jangan berkahwin dengan para isteri Nabi SAW setelah kewafatan baginda SAW. Ini pun kita tahu bahawa para isteri Nabi SAW mereka tidak boleh berkahwin, tidak boleh dikahwini setelah kewafatan Nabi SAW. Cuma ada satu perkara yang saya sangat tertarik daripada tadi kita bacakan kisah ini, iaitu kehalusan akhlak dan peribadi Nabi SAW. Kehalusan akhlak Nabi SAW. Walaupun dalam perkara yang menyebabkan baginda tidak senang, apabila para sahabat sebahagiannya mereka berada lama dalam rumah Nabi dan Nabi sudah merasa tidak senang, baginda SAW tidak menyatakannya secara terang-terangan. Ini kalau kita boleh bayangkan bagaimana peribadi Nabi yang dikatakan akhlak yang sempurna, akhlak yang paling sempurna di kalangan manusia, bahawa begitu tinggi sekali akhlak Nabi sehingga baginda tidak ingin menimbulkan rasa, tidak ingin menyakiti
hati orang lain walaupun sebenarnya baginda dalam keadaan yang sebenarnya baginda disakiti. Baginda merasa tidak senang kerana tetamu tidak ingin pulang, masih belum pulang, tetapi baginda walaupun dalam keadaan baginda merasa tidak senang, baginda tidak mau menimbulkan rasa tidak senang kepada orang lain. Oleh itu baginda SAW buat isyarat, bangun dan keluar, bangun, baginda duduk dan baginda keluar, baginda duduk dan keluar. Jadi mungkin ini juga satu keadaan saya rasa dalam adat kita orang Melayu pun begitu juga. Kadang-kadang tuan rumah dia tak naklah bagi tahu silalah balik kan, saya dah tak senang duduk kan. Kalau cakap macam tu kita pun dah tak nak datang rumah dia. Kita terasa hati bila tuan rumah kata tuan rumah dah lama makan dah kenyang kan, minum pun dah habis ni, makanan pun dah habis, dia dah pulang. Kalau macam tu tuan rumah kita pun terasa hati, kita pun tak senang. Jadi kita sebagai tuan rumah pun kita tak sampai hati untuk menyatakan perkara tersebut. Jadi mungkin kita boleh gunakan cara-cara yang lain seperti isyarat, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW bagi dia bangun dan pergi menuju ke pintu. Jadi kita sebagai tetamu kena fahamlah keadaan tersebut. Jadi maknanya menjadi tetamu di rumah orang itu perlu kepada kefahaman. Bukan tetamu di rumah kawan-kawan, bahkan kadang-kadang tetamu di rumah adik-beradik sendiri pun sama juga. Kan kadang-kadang kita pergi rumah adik-beradik kita, mungkin dia ada urusan, bukan dia tidak suka kepada kita, tapi mungkin kerana dia ada urusan dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa peka dan sentiasa cakna dengan keadaan tuan rumah, dan kalau boleh bila kita selesai satu urusan, habis dah makan, habis dah minum, keluarlah kita balik. Dan dalam keadaan ini kita boleh hukum, kalau kita pun sendiri tidak selesa, janganlah kita menimbulkan rasa tidak selesa kepada orang lain. Jadi itu keadaan kehalusan sifat pribadi Nabi SAW, serta bagaimana keadaan kita apabila kita menjadi tetamu di rumah orang lain. Maka perhatikanlah tuan rumah dan janganlah kita melakukan sesuatu yang boleh menyakiti tuan rumah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sikit lagi kita masuk kepada muwafaqat yang ke-15, sebab yang 15 ni berkait juga dengan yang ke-14. Kerana apa? Kita lihat kalau tadi kita bacakan daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-53, sekarang kita akan bacakan surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka melabuhkan pakaian mereka bagi menutup seluruh tubuh semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Baik. Kalau kita bandingkan sebentar ayat yang ke-53 yang kita bincangkan sebentar tadi dengan ayat yang ke-59, ayat yang ke-53 memerintahkan agar para isteri Nabi bercakap dengan para sahabat di sebalik tabir. Dan ayat yang ke-59 ini pula memerintahkan agar melabuhkan pakaian, menutup badan mereka ketika mereka keluar. Jadi ini juga adalah hijab, ayat hijab ataupun jilbab. Lebih tepat kalau kita gunakan ayat ini, memerintahkan para isteri Nabi untuk memakai jilbab ketika mana mereka berurusan dengan orang mukmin yang lain, orang yang bukan mahram. Bahkan ayat ini juga tidak khusus kepada para isteri Nabi SAW, tetapi juga kepada nisa'il mukminin, kepada wanita-wanita orang-orang mukmin. Baik. Kalau kita lihat dalam ini mungkin ada sedikit seperti seolah-olah kekeliruan sedikit. Jadi apa kaitan di antara ayat 53 dengan ayat 59 surah Al-Ahzab? Kalau kita lihat pandangan Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha, dia mengatakan bahawa bila kita sebut ayat hijab ni dia dua ayat. Bukan ayat yang ke-53 saja, bahkan ayat hijab juga adalah ayat yang ke-59 yang baru kita bacakan tadi. Maknanya
di sini para ulama ada sedikit pandangan yang mungkin berbeza, iaitu bahawa ayat hijab sebenarnya adalah ayat yang tadi 53 dan juga ayat yang ke-59 daripada surah Al-Ahzab yang kita bacakan sebentar tadi. Maknanya kalau kita sebut ayat hijab, ayat yang mana? Mana mungkin ayat 53 dan ayat 59 mengikut pandangan Dr. Mustafa Al-Bugha. Baik. Jadi kalau kita katakan itu adalah ayat hijab, dan kenapa kita nak tentukan ayat hijab? Tentu kalau boleh ingat balik dalam riwayat yang kita bacakan di awal tadi. Ayat yang kita bacakan di awal tadi, iaitu Sayyidina Umar berkata bahawa dia pandangannya bertepatan dengan turun wahyu wa ayatul hijab. Wa ayatul hijab. Jadi wa ayatul hijab ini, yang ini kita nak tentukan. Ayat 53 ataupun ayat yang ke-59. Baik, kita kembali kepada yang tadi. Baik, antaranya ialah kita lihat satu riwayat anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil lail idza tabarrazna ila al manasi' wa huwa sa'idun afyah fa kana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam uhjub nisa'ak falam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al fa kharajat Saudatu bintu Zam'ah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-layali 'isha'an wa kanat imra'atan tawilah fanadaha Umar ala qad arafnaki ya Saudah hirsan ala an yanzil al-hijab fa anzalallahu ayat al-hijab. Jadi kita lihat bagaimana ayat ini yang dikatakan bertepatan dengan pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maksudnya para isteri Nabi SAW mereka keluar pada malam hari apabila mereka ingin buang air besar menuju ke tempat-tempat yang tinggi dan luas. Maka Sayyidina Umar berkata, mencadangkan kepada Nabi, buatlah tirai untuk isteri-isterimu. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak melakukannya. Maka pada satu malam waktu Isya, Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW keluar. Dan Saudah ini mempunyai badan wanita yang bertubuh tinggi. Maknanya boleh kenal daripada jauh. Kemudian Sayyidina Umar memanggil, dia berkata, ketahuilah sesungguhnya kami tetap mengenalimu wahai Saudah. Jadi kata-kata Sayyidina Umar itu mengatakan bahawa dengan harapan agar turunnya ayat untuk memerintahkan agar mereka berhijab ataupun menutup ataupun melindungi badan mereka daripada dilihat oleh orang lain. Jadi satu riwayat yang menunjukkan bahawa pandangan Sayyidina Umar agar para isteri Nabi SAW mereka ini meletakkan hijab ataupun melindungi diri mereka daripada dilihat oleh orang lain. Baik, kalau kita lihat sedikit pandangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa ayat 59 surah Al-Ahzab juga adalah ayat hijab. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha tadi. Namun mengatakan bahawa ayat 59 turun selepas ayat 53. Namun mengatakan bahawa ayat tersebut turun selepas ayat hijab. Maknanya ayat 53 dahulu, kemudian ayat 59. Jadi bagaimanakah keadaannya dengan pandangan Umar? Jadi kalau kita kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab pandangannya bertepatan dengan turunnya wahyu, jadi pandangan yang macam mana? Yang kita bacakan daripada riwayat Al-Bukhari sebentar tadi, wafaqtu rabbi fi thalathin fi ayati hijab. Jadi macam mana kita nak faham kalau kita katakan ayat 59 juga adalah ayat hijab? Jadi dalam hal ini kalau kita lihat dinyatakan di sini bahawa walaupun selepas turunnya ayat 53, jadi maknanya ayat 53 tadi kalau kita lihat ada cerita lain. Ayat 53 tadi ada beberapa kisah lain. Yang saya nyatakan tadi ada 3 tapi hakikatnya ada 4 ataupun 5 kisah lain yang menyebutkan tentang penurunan ayat 53. Jadi maknanya ayat 53 turun kerana kisah lain, ayat 59 turun kerana teguran ataupun cadangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu cara untuk kita memahami bagaimana untuk kita mengharmonikan antara penurunan ayat 53 dan 59 dalam konteks pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam kisah ayat 59, beliau menegur Sayyidatina Saudah binti Zam'ah. Walaupun maknanya beliau mungkin dah berkali-kali menyampaikan hasrat kepada Nabi supaya diletakkan hijab ataupun memakai hijab, maka
mungkin para isteri Nabi keluar di waktu malam, maknanya tidak meletakkan hijab, tetapi maknanya untuk mengelakkan daripada dilihat. Walaupun begitu, kata Sayyidina Umar, tetap mereka boleh mengenali. Yang ini Sayyidatina Saudah, ini siapa, berdasarkan sosok badan ataupun bentuk tinggi dan rendah badan para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan itu maka turunlah ayat untuk memerintahkan para isteri Nabi untuk meletakkan hijab ataupun melindungi diri mereka daripada dilihat oleh orang lain. Baik. Jadi ini dua ayat. Maknanya kalau kita tanya apakah ayat hijab di dalam Al-Quran, ayat hijab maknanya ada dua, iaitu ayat 53 surah Al-Ahzab serta ayat 59, dan kedua-duanya mempunyai kaitan antara satu sama lain, iaitu apabila para isteri Nabi SAW mereka diperintahkan untuk menutup ataupun melindungi diri mereka daripada dilihat oleh orang lain ketika mana mereka keluar ataupun berurusan dengan orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai penutup kepada sesi kita pada petang ini, sedikit pengajaran daripada apa yang kita bacakan, iaitu yang pertama, kaum wanita boleh melakukan sesuatu untuk memenuhi keperluan maslahat dirinya sendiri. Ini kita semua maklum. Dalam Islam tidak mengungkung wanita untuk berada di rumah, tidak boleh keluar, pergi ke kedai, bekerja dan sebagainya. Bahkan wanita boleh melaksanakan dan juga menguruskan diri sendiri, mencari rezeki dan sebagainya. Itu dibenarkan, diharuskan dalam Islam. Cuma bila keluar, bila berurusan di luar, maka para wanita mestilah menjaga batasan-batasan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu memakai, kalau kita sebut sebagai tudung, menutup aurat, dan ketika mana keluar mestilah menutup aurat dan bolehlah melaksanakan tugasan dan juga kerja-kerja harian. Kemudian yang kedua, orang bawah boleh menegur dan memberikan cadangan kepada orang atas dengan syarat tidak keterlaluan dalam mempertahankan pandangan peribadinya. Kalau kita lihat Sayyidina Umar dengan Nabi SAW, tidaklah kita boleh bandingkan kedudukan Sayyidina Umar dengan Nabi. Pun begitu, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab tetap memberikan pandangannya kepada Nabi SAW dalam keadaan-keadaan yang dirasakannya perlu untuk dilakukan sesuatu. Cuma dalam hal ini kalau kita lihat juga, tak bolehlah kita bila kita sebagai orang yang di bawah, yang dipimpin, apabila kita memberikan pandangan kepada pemimpin, kita memaksa mereka untuk mengambil pandangan kita, mengikut apa yang kita katakan. Kerana mungkin pemimpin mereka mempunyai pandangan sendiri, mereka melihat dengan keadaan yang lebih luas, dengan maslahat yang tertentu, maka mereka akan memilih pandangan yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan cara dan juga situasi yang mereka hadapi. Kemudian yang terakhir, diharuskan menegur wanita di tempat umum untuk suatu keperluan yang penting, dan diharuskan bertegas dalam sesuatu perkara jika perlu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab apabila beliau menegur Sayyidatina Saudah binti Zam'ah kerana ialah untuk menyatakan bahawa kalaulah mereka berlindung dan berhijab, itu lebih baik dan lebih suci dan lebih terlindung bagi diri mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi alhamdulillah kita dapat lihat rumusan pada hari ini perbahasan kita sikit sebanyak, walaupun kita tidak pergi kepada tafsir ayat tentang apakah itu hijab, bagaimanakah hukum hakam dan sebagainya, tetapi secara umum kita melihat dua ayat 53 dan juga ayat 59 daripada surah Al-Ahzab berkenaan dengan kisah bagaimana penurunannya ayat ini, perintahnya ayat ini kepada para isteri Nabi untuk berhijab, dan juga kepada wanita-wanita orang mukmin supaya memakai jilbab, menutup aurat mereka apabila mereka berada di luar dan juga berurusan dengan orang lain. Dan banyak lagi faedah lain yang telah pun kita bahaskan, antaranya akhlak Nabi SAW dalam menegur dan juga menzahirkan sesuatu yang baginda tidak sukai, yang baginda tidak senangi, dan juga kita juga melihat bagaimana adab seorang yang menjadi tetamu di rumah orang lain agar tidak menyakiti dan juga melakukan sesuatu yang tidak menyebabkan tuan rumah merasa tidak senang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita bahaskan pada petang ini sebagai suatu ilmu yang bermanfaat kepada diri saya terutama sekali dan juga kepada tuan-tuan dan yang hadir sekalian. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya sudahi dahulu insya-Allah sesi kita pada petang ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz. Ya sama.